InsyaAllah, bismillah. Baik, kita mula dulu. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tuan-tuan, hari ini kita bertemu untuk siri tadabbur kontak yang ke seterusnya, 36 dah pun. Dan hari ini adalah 13 hari bulan 8. Alhamdulillah, kita telah pun meninggalkan, kita telah pun berada dalam Muharram. Awal Muharram telah berlalu dan kita nak pergi ke arah hari kebangsaan kita pada hujung bulan ini, insya-Allah. Tapi hujung bulan lambat lagi ikut So tuan-tuan, alhamdulillah hari ini adalah hari Jumaat. Kita akan bertadabbur kontak untuk kali yang seterusnya. Dan tema yang masih kita bincangkan adalah tema berkait tentang tauhid. Dan hari ini adalah minggu depan, hari Isnin, adalah sesi yang terakhir untuk bercakap tentang tauhid. Sebab kita telah pun susun 9 kali kita akan bercakap tentang tauhid. Dan hari ini adalah kali yang ke-8 kita akan bercakap tentang isu tauhid tersebut. InsyaAllah, semoga-moga dapat manfaat untuk perkara-perkara yang kita akan bincang hari ini. Hari ini nak tadabbur ayat mana? Hari ini insya-Allah kita tadabbur daripada surah Al-An'am. Dulu masa awal tema tauhid ini dibincangkan, saya pernah bagi tahu bahawa surah Al-An'am dan surah Az-Zumar, dua surah ini, Al-An'am dengan Az-Zumar memang purely cakap tentang tauhid. Dua surah ini, Al-An'am dengan Az-Zumar, memang purely cakap tentang tauhid. Hari ini kita nak study daripada surah Al-An'am. Kita semak dua ayat 103 dengan 104. Al-An'am surah yang ke-6 dalam Quran, 103 hingga 104. Apa yang Allah firmankan? Jom kita semak. Allah telah firmankan, la tudrikuhul absar. Dia merujuk kepada Allah, la tudrikuhul absar. Tidaklah dia dijangkau oleh penglihatan mata. Allah ini, mata kita tak boleh jangkau dia. Ayat mudahnya, mata kita tak boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. La tudrikuhul absar. Tidaklah dia, Allah ini, dijangkau, terjangkau dek pandangan, penglihatan mata satu orang. Tuan-tuan, pada malam Mi'raj, Nabi Muhammad Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Dan baginda, ayat mudahnya, memandang ke arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau melihat Tuhan engkau? Adakah Rasulullah melihat Tuhan engkau? Dan Rasulullah menjawab, ada cahaya, hijab Allah daripada cahaya, bagaimana boleh melihatnya? Nabi Muhammad hanya melihat shining, cahaya yang terlalu shining. Baginda memandang ke arah Allah, tetapi baginda tidak, ayat mudahnya, baginda tidak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ayat mudahnya, penglihatan manusia ini tidak boleh menjangkaui Allah. Allah tidak dijangkaui oleh penglihatan mata. Satu orang yang masih hidup, dengan statement saya, satu orang yang masih hidup, mustahil mereka boleh melihat Allah dalam rupa yang sebenar. Satu orang yang masih hidup, kita masih hidup, mustahil boleh melihat Allah dalam rupa yang sebenar. Sehingga kan baginda Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, juga baginda tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam Al-Quran, beberapa tempat, bahkan banyak tempat dalam Quran, memang Allah bercakap secara betul terang bahawa manusia boleh melihat Allah di akhirat esok. Ya, manusia boleh melihat Allah dengan seluruh kebesaran Allah dalam rupa Allah yang sebenar di akhirat esok. Tuan-tuan, kelas sebelum telah kita bincangkan bahawa kita musyrikin, antara isu musyrikin adalah mereka suka untuk membuat ukiran-ukiran yang mereka kaitkan dengan Tuhan. Mereka membuat ukiran-ukiran yang mana ukiran itu mereka katakan sebagai ukiran Tuhan. Hidungnya demikian, matanya demikian, tangannya demikian untuk Tuhan-Tuhan tersebut. Kita umat Islam, kita tidak mengukir, kita tidak menggambar-gambarkan Tuhan, kita tidak mengada gambar ataupun patungkan Tuhan. Kita tak buat. Adakah kerana kita tidak adakah kerana perkataan Allah itu tidak memberi sebarang image pada otak kita, menyebabkan kita kurang sayang Tuhan ataupun menyebabkan kita tak rapat dengan Tuhan? Wallahu alam. Yang pastinya adalah tanpa sebarang image itu, kita masih lagi menyembah Tuhan yang tunggal. Dan Tuhan yang tanpa image, sekadar yang kita tahu itu, pada akhirat esok memang kita boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk rupa Allah yang terbaik. Masa tu kita tahulah sama ada bertatahkan berlian kah, apakah yang kita bincangkan pada kelas yang lalu. Perkara itu perkara-perkara gaib. Perkara-perkara itu akan dirungkaikan kepada kita pada hari akhirat yang akan datang, insya-Allah. Kita baca semula ayat ni, tuan-tuan. Ayat ni kata, la tudrikuhul absar. Dia, Allah, tidak dijangka oleh penglihatan mata.
Mata siapa pun tidak boleh untuk memandang Allah. Oh, lupa saya nak sebut tuan-tuan. Allah tak dijangkau oleh penglihatan mata sehingga kan Jibril juga tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis berkenaan dengan Jibril dan juga Nabi Muhammad di akhirat esok, ketika Nabi Muhammad selama ini, daripada dulu sampailah sekarang, bahkan sehingga hari kiamat, Jibril tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau Jibril tidak pernah melihat Allah dalam sekurang-kurangnya dalam rupa yang sebenar, saya sangat yakin bahawa tidak ada makhluk lain melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam rupa Allah yang sebenar. Dalam satu hadis di akhirat esok, ketika Jibril ketika kiamat berlaku, Allah memberi arahan kepada Jibril, Nabi Muhammad melihat ke atas, melihat ke arah Allah. Kemudian barulah Jibril diminta untuk berpusing dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya itulah kali pertama Jibril melihat Allah Taala, sewaktu di mahsyar esok, sewaktu hari kiamat esok. Saya nak tekankan di sini bahawa manusia, tanpa kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap mentunggalkan Tuhan itu. Kita bukanlah menyembah sesuatu yang tidak wujud. Kita menyembah Allah dan Allah itu wujud. Cuma wujudnya Allah itu tanpa perlu kita memberi gambaran pada minda kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah konsep tauhid yang paling absolut, paling unggul. Saya bagi contoh tuan-tuan. Cuba kita buat sedikit exercise. Kalaulah kita pejamkan mata, mungkin tuan-tuan boleh try benda ni. Tuan-tuan dengar saya kan? Kalau tuan-tuan pejamkan mata, bila kita pejamkan mata, kalau saya sebut satu perkataan, boleh atau tidak tuan-tuan bayangkan perkataan ni? Kalau tuan-tuan pejamkan mata, saya sebut perkataan kereta. Adakah datang dekat minda tuan-tuan apa-apa image? Saya sangat yakin, ya, ada. Kalau saya sebut perkataan Apple, sewaktu tuan-tuan pejam mata, adakah tuan-tuan boleh bayangkan Apple tersebut? Ya, saya sangat yakin, ada. Sekarang, kalau saya sebut perkataan Gautama Buddha, adakah datang image kepada minda tuan-tuan? Saya sangat yakin, ya, ada. Bila kita sebut Jesus Christ, adakah datang apa-apa image dekat minda kita? Ya, ada. Bila sebut Siva, Ganesh, minda kita akan dapat beberapa gambaran tentang perkataan-perkataan yang saya sebut tadi. Sekarang tuan-tuan, kalau saya sebut perkataan Allah, pejamkan mata, dengar perkataan ini, Allah, adakah datang apa-apa image pada minda tuan-tuan? Alhamdulillah tuan-tuan, tidak ada sebarang image datang dekat minda kita apabila kita menyebut perkataan Allah. Itulah pentingnya bagaimana Allah tidak dijangkau oleh penglihatan mata. Bahkan minda kita juga tidak membayang-bayangkan Allah, kerana kita menyucikan Allah tanpa memberi sifat-sifat makhluk, tanpa memberi gambaran-gambaran fizikal yang sama dengan makhluk, kerana Allah tidak setanding dengan mana-mana gambaran fizikal yang cuba kita gambar-gambarkan. Dan itulah ketunggalan tauhidnya kita terhadap Allah, tauhid yang unggul. Tuan-tuan, la tudrikuhul absar, Allah tidak dijangkau oleh penglihatan mata. Wa huwa yudrikuhul absar, sedangkan Allah menjangkaui penglihatan mata. Dia tidak dijangkau penglihatan mata, sedangkan dia menjangkaui pandangan dan penglihatan mata. Maksudnya apa tuan-tuan? Begini. Yes, mata kita terhad. Tuan-tuan, oh, okey. Kenapa kamera saya alright. Mata kita terhad. Mata kita tidak menjangkaui Allah. Bahkan jangan sebut Allah lah tuan-tuan. Mata kita ini, saya rasa mata kita tak boleh melihat 100 meter ke depan. Kalau 100 meter ke depan, mata kita dah kabur. 200 meter ke depan, mata kita dah tak nampak. Maksudnya, bukan sekadar Allah, sesuatu yang 100-200 meter di depan kita pun mata kita tak menjangkaui perkara tersebut. Tetapi Allah kata, penglihatan Allah menjangkaui whatsoever pandangan mata. Maksudnya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada Allah. Ayat ini
Astaghfirullahalazim. Audio saya, berapa lama audio saya tak ada ni? Wallahualam, saya pun tak pasti berapa lama audio saya tak ada. Tak apalah tuan-tuan, kita move on sahaja. Saya tersilap tekan kat mana lah hari ni. Tuan-tuan, kita patah balik sikit lah. Saya tak ingat audio saya tak ada kat mana. Tuan-tuan, Allah sebut la tudrik Allah sebut la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tak dijangkaui penglihatan mata, sedangkan Allah menjangkaui pandangan mata. Maksudnya saya terpaksa ulang balik. Saya pun tak tahu saya tertinggal kat mana. La yudrikul absar, Allah tak dijangkau oleh penglihatan mata. Tidak ada siapa yang nampak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah ini menjangkaui penglihatan mata. Allah tak perlu berada di satu tempat untuk Allah tahu perkara itu. Allah menjangkaui pandangan mata. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah tak perlu berada di satu tempat itu untuk mengetahui apa yang berada di tempat itu. Maksudnya, kalaulah setengah orang berargumentasi, dewa laut perlu berada di laut, dewa bumi perlu berada di bumi, dewa langit perlu berada di langit, dewa pokok perlu berada di pokok, dewa dapur perlu berada di dapur. Sedangkan tuan-tuan, dalam agama kita ini, Allah tidak perlu berada di bumi untuk tahu perkara bumi, kerana Allah menjangkaui bumi. Allah tak perlu berada di pokok untuk mengetahui perkara pokok, perkara terkait pokok, kerana Allah menjangkaui pokok. Inilah yang dinamakan sebagai Allah fi kulli makan. Allah berada di mana-mana. Bila kita sebut Allah berada di mana-mana, kita tak maksudkan Allah berada di situ secara fizikal. Sebaliknya kita maksudkan bahawa Allah menjangkaui perkara itu. Perkara itu tak tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita tauhidkan dan Tuhan yang kita tunggalkan. Wallahu alam. Dah on, alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Maka sebab itulah ayat ini berbunyi la tudrikuhul absar. Allah ini tak dijangkau penglihatan mata, wa huwa yudrikul absar. Sebaliknya Allah menjangkaui pandangan mata. Wa huwal latiful khabir. Allah Maha halus, Allah Maha mendalam. Setengah orang akan bertanya, bagaimana kita boleh menyembah sesuatu yang kita tak nampak? Bagaimana kita boleh beriman dengan sesuatu yang kita tak nampak? Sebahagian orang berargumentasi demikian, menjadikan itu seolah-olah masalah yang besar. Ayat 104 Allah berfirman, qad ja'akum basair min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pandangan-pandangan daripada Tuhan kalian. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pandangan-pandangan daripada Tuhan kalian. Allah memberitahu bahawa kalian ingin memandang Allah, dunia kalian tak boleh memandang Allah, basair Allah. Kalian tak boleh pandang Allah dekat dunia. Tapi sekarang Allah bagi tahu, qad ja'akum basair min rabbikum. Telah datang kepada kalian basair, pandangan-pandangan, sesuatu yang boleh dipandang dari Tuhan kalian. Saya ulang balik. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pandangan-pandangan dari Tuhan kalian. Setengah orang ingin memandang Allah, sebahagian orang ingin melihat Allah Ta'ala. Maka Allah kata, telah datang kepada kalian sesuatu yang boleh dilihat mewakili Allah. Pandangan-pandangan Allah itu sekarang kalian boleh lihat. Apa yang boleh lihat? Tuan-tuan, Al-Quran yang Allah hantar adalah Allah yang boleh dilihat. Bukan saya maksudkan Al-Quran itu Allah. Bukan. Tapi Quran adalah basair min rabbikum. Satu pandangan yang boleh kalian lihat, dan pandangan itu datang daripada Tuhan. Ketika tuan-tuan menilai dan meneliti Al-Quran, Al-Quran itu bercakap tentang Tuhan yang kalian tak boleh lihat itu. Dan sebenarnya kalian boleh lihat Allah melalui pandangan, melalui Quran tersebut. Dengan ini, tuan-tuan boleh memandang Allah, melihat Allah. Tuan-tuan faham kan perkataan lihat yang saya gunakan? Tuan-tuan boleh melihat dan memandang Allah melalui Al-Quran yang Allah hantar. Itulah yang Allah maksudkan, qad ja'akum basair min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pandangan-pandangan, sesuatu yang boleh dipandang daripada Tuhan kalian. Kalau kalian ingin melihat Allah, maka lihatlah kepada Qurannya, studilah Qurannya. Demikian kalian boleh melihat Allah di dalam ciptaan, di dalam perkataan-perkataan Allah dalam Quran. Dan apabila kalian membaca Quran, Allah suruh kita untuk melihat langit, melihat bumi, melihat ciptaan-ciptaan Allah. Itu semua adalah pandangan daripada Allah yang boleh kita lihat. Kita melihat matahari, kita mengingat Tuhan.
Kita melihat bumi, kita mengingat Quran. Kita membaca Quran, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faman absara falinafsihi. Sesiapa yang berjaya memandang, sesiapa yang berjaya memandang Allah. Ingat, bila saya sebut memandang Allah, bukan saya maksudkan memandang fizikal Allah, memandang kewujudan Allah Ta'ala, memandang bahawa dia itu Tuhan. Sesiapa yang berjaya memandang Allah, faman absara falinafsihi, maka sesiapa yang berjaya memandang Allah, maka dia memandang untuk dirinya sendiri. Ingat, memandang Allah itu bukan memandang fizikal Allah. Memandang Allah itu memandang apa yang telah Allah hantar untuk dipandang di atas muka bumi ini. Lalu pandangan kita itu mengingatkan kita kepada Allah. Faman absara falinafsihi waman amiya fa'alaiha. Dan sesiapa yang buta daripada memandang perkara-perkara yang Allah hantar itu, maka ia juga akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma ana alaihim bihafiz. Tidak aku bertanggungjawab untuk menjaga kalian. Wallahu alam. Tuan-tuan, saya pun tak tahu berapa lama saya punya audio tak berfungsi tadi. Saya pun tak tahu. Ada yang tulis 10 minit. 10 minit tu rasa macam daripada awal tadi. Saya pun tak pasti berapa lama yang audio saya tak berfungsi. So saya harap nanti saya dengar balik, insya-Allah ada manfaat lah. Kalau lah 10 minit yang awal tu betul-betul tak dengar, moga-moga 10 minit yang berikutnya itu memberi kebaikan kepada tuan-tuan. Saya baru sedar ada 2-3 orang call saya tapi saya tak tengok. Insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Jumpa lagi kelas seterusnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah,
Semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.